malam ni saudara, saya nak jawab. Kalau misalnya Pakatan Harapan memerintah negara ni tuan-tuan, tak ada apa yang mustahil. Walaupun undang-undang Malaysia ini tidak ada sebarang kesalahan, tak salah untuk seseorang ahli politik menerima dana politik, tidak salah dari segi undang-undang. Tetapi kalau kerajaan yang dipilih selepas ini ialah kerajaan Pakatan Harapan, yang tak salah boleh jadi salah. Ini jawapan saya. Begitu juga dengan tuan-tuan. Apabila seseorang menerima hadiah, contohnya macam anak Datuk Seri Najib, yang masih belajar ketika dia dikenakan apa yang dipanggil sebagai income tax sebanyak 10.3 juta ringgit. Tuan-tuan, dia belum lagi bekerja, belum masuk alam pekerjaan, dan dia dihadiahkan sebuah rumah oleh keluarga mentua dia, hadiah perkahwinan. Maka disebabkan hadiah tersebut, dia kena 10.3 juta ringgit, termasuklah dengan interest dan sebagainya. Jadi benda ni pun sebenarnya kalau ikut undang-undang tak ada. Kalau ikut undang-undang, dana politik tidak tertakluk kepada apa yang dipanggil sebagai income tax. Tidak tertakluk kepada income tax. Boleh declare ianya dana politik, ianya bukan pendapatan. Dan hadiah juga biasanya tidak ada masalah. Dan hari ini kita ucap terima kasih kepada kerajaan yang telah membentangkan belanjawan. Selepas ini mak bapak kalau nak menghadiahkan rumah ke apa ke kepada anak, ia juga tidak tertakluk dengan cukai pendapatan. Dan dia punya apa dipanggil duty stamp, duty stamp RM10 saja tuan-tuan. Duty stamp RM10 saja. Ini kita boleh menarik nafas lega, saudara. Saya tak nak komen banyak pasal belanjawan ni, kerana bagi saya belanjawan ini adalah merupakan belanjawan yang dibuat oleh kerajaan, yang hari ini dalamnya ada UMNO, ada Bersatu, ada PAS dan ada GPS. Namun kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya adalah kerajaan yang berbeza. Lainlah kalau sebahagian daripada isi kandung kerajaan apa yang dibentangkan oleh kerajaan hari ini akan masuk dalam manifesto Barisan Nasional. Jadi pada ketika itu insya-Allah kita akan memberikan penjelasan dengan panjang lebar berhubung dengan belanjawan tersebut. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu pada tahun 2012, NKRA Rasuah telah pun mencadangkan supaya dana politik ini diisytiharkan ataupun dideklar oleh ahli politik dan juga oleh parti politik. Namun pada ketika itu hanya Perdana Menteri dan timbalannya, Muhyiddin Yassin. Masa itu Perdana Menteri ialah Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang bersetuju untuk menandatangani persetujuan untuk diwujudkan akta tersebut. Pada ketika itu tuan-tuan, orang macam PKR, orang DAP, orang PAS, semua tak bersetuju. Alasan yang mereka gunakan ialah sekiranya terpaksa dideklar ataupun diisytiharkan siapa penyumbang, jadi penyumbang-penyumbang ni akan takut nak menyumbang kerana dia takut kalau kerajaan tahu ahli-ahli perniagaan ini menyumbang kepada pembangkang, maka mereka akan dipenalize oleh pihak kerajaan. Ini alasan yang diberikan. Hakikat dan realitinya sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok PKR mendapat dana pilihan raya daripada banyak pihak. 2004 saya masih ingat lagi. Saya menegur Datin Sri Wan Azizah pada tahun 2003. Penghujung tahun telah pergi ke Washington DC bersama Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong untuk mendapatkan dana pilihan raya daripada George Soros.
penjangak mata wang yang telah menyerang ekonomi Malaysia, mata wang kita pada tahun 1997. Dan hasilnya saya telah dipecat daripada parti, selain daripada saya menegur Ketua Pemuda PKR ketika itu, iaitu Ezam Muhammad Noor. Dan mereka terima duit daripada Soros 2004 sebelum saya dipecat daripada parti. Kerana mendedahkan tentang perkara ni, saya difahamkan oleh Azmin Ali yang merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Raya, duit daripada Soros telah masuk, dan mereka telah pun menempa t-shirt, bendera dan juga topi di China pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, ini yang digeruni oleh PKR. Itu sebab mereka tidak akan bersetuju untuk declare dana politik, terutamanya dana politik daripada luar. Begitu juga untuk kursus-kursus yang dianjurkan, kursus perkadiran yang dianjurkan oleh PKR, biasanya dilaksanakan oleh Institut Kajian Dasar. Saya masih ingat lagi, kali terakhir saya ingat Khalid Jaafar, Setiausaha Akbar Anwar Ibrahim merupakan pengarah Institut Kajian Dasar. Dan Institut Kajian Dasar ni, saudara, mereka dapat funding untuk buat latihan-latihan perkadiran untuk PKR ini, saudara, ialah daripada Konrad Adenauer. Konrad Adenauer ialah sebuah yayasan Kristian daripada Jerman. DAP pun sama juga, tuan-tuan. DAP tak mau declare kerana kita mendapat maklumat, kabar angin, saudara. Mereka dibiayai oleh Taiwan dan mereka juga dibiayai oleh kawan-kawan mereka di Singapura. Jadi mereka juga mendapat dana daripada luar. Begitu jugalah dengan parti-parti lain, saudara. Masing-masing takut, contoh macam Bersih pun, saudara, mendapat dana daripada NED, dan benda ni telah pun diisytiharkan oleh pihak CIA sendiri, yang mengatakan bahawa mereka bekerjasama dengan pembangkang di Malaysia untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Ini selepas kita kalah baru mereka dedahkan. Jadi tuan-tuan, secara realiti dia, sehingga ke hari ini seorang ahli politik, sebuah parti politik boleh menerima dana politik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, dana politik seperti mana dimaklumkan oleh CEO Lembaga Hasil Dalam Negeri sebelum Sabin mengambil alih, tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Ini apa yang sebenarnya berlaku. Cuma ketika zaman Law of the Jungle Pakatan Harapan, kita lihat benda yang tak ada isu jadi isu. Kita lihat kes Datuk Seri Zahid, bila dia terima sumbangan politik daripada Datasonic, sumbangan politik daripada MyEG, menjadi isu. Bila dia terima sumbangan politik daripada syarikat UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd, juga menyebabkan beliau didakwa. Tetapi yang peliknya, tuan-tuan, walaupun Datuk Zahid telah dilepaskan daripada 40 tuduhan ini, saudara, kita jangan lupa bahawa Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Isyamuddin Tun Hussein dan ramai lagi juga menerima dana daripada UKSB. Persoalan dia, kenapa Datuk Zahid saja yang didakwa tetapi yang lain tidak didakwa? Kerana mereka ni mesra dengan Atuk dan juga mesra dengan Muhyiddin Yassin. Ini jelas membuktikan zaman pemerintahan Pakatan Harapan mereka mengamalkan apa yang dipanggil sebagai selective prosecution. Dan pertuduhan ini hanya datang lebih kurang 10 hari selepas Datuk Seri Zahid enggan untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu seperti mana yang dipinta oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kepada kawan-kawan yang akan bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang,
tak perlu bimbang, tak perlu bimbang. Cuma kalau boleh beritahu dengan penyumbang-penyumbang tu, istiharlah dengan lembaga hasil dalam negeri, dia memberikan sumbangan. Dan tuan-tuan yang bertanding tu bila mendapat dana politik, pastikan juga istihar juga. Sebab kalau misalnya tuan-tuan tidak istihar, itu dana politik yang diterima untuk tujuan pilihan raya, kemungkinan besar kalau lah Pakatan Harapan menjadi kerajaan semula, benda-benda gila macam ni tuan-tuan boleh berlaku kembali. Kalau tak nak berlaku kembali, kerja kuat sikit, pastikan Barisan Nasional menang, maka insya-Allah kita dijauhi oleh kegilaan yang biasanya berlaku zaman Pakatan Harapan, insya-Allah. Jadi itu mukadimah.